إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Tuanku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah. Jadi yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya. Jadi hari ini kita bersama-sama di dalam suatu majlis yang Nabi SAW panggil Riyadul Jannah. Idza marartum bi riyadil jannah. Nabi kata apabila kamu berjalan ke taman-taman syurga, apabila kamu berjalan dan jumpa taman-taman syurga, farta'u, lalu ambil sikit. Jadi kita hari ini bersama-samalah kita ambil serba sedikit apa yang ada di taman syurga. Apa yang ada di taman syurga itu iaitu az-zikr, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu perkara yang ada di dalam taman syurga. Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya sogan kalau apa imam suruh jadi apa, imam kau suruh saya jadi imam, kau tuan ngurusi kan, dia suruh ustaz jadi imam kan. Jadi saya bukan nak tolak lah. Saya bukanlah nak tolak. Makna Nabi apabila bagi tahu ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, Nabi bagi tahu seseorang yang nak jadi imam, orang yang mengimamkan kepada sesuatu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling membaca di kalangan mereka itu Al-Quran. Jadi apa yang boleh kita faham, mungkin orang itu selalu baca Al-Quran dan bacaannya pun bagus. Aqra' tu maknanya selain daripada dia selalu baca, dia juga bagus bacaannya. Jadi saya bila datang ke masjid yang hebat-hebat macam Masjid Tuanku Jaafar ni, saya sogan kan, sebab imam-imamnya hebat. Jadi minta maaf lah kalau saya jarang saya jadi imam kat sini. Jarang nak bertahun-tahun ngajar pun jarang, berapa kali boleh kira, sebab saya sogan kan. Tapi perkara yang sama juga tapi kalau saya jadi mengajar di tempat lain, contoh imam kurang sikit, saya jadi imam. Tapi kat sini hebat-hebat, jadi saya serba salah pula rasa. Okey. Begitu juga kalau misalnya kita ni, di kalangan kita ni tiba-tiba datang seorang syekh. Syekh ni kita tahu orang hebat baca Al-Quran. Walaupun ada imam di situ, siapa yang lebih patut jadi imam kan? Jadi mungkin imam pun boleh jemput tuan-tuan syekh ni jadi imam lah. Walaupun kita tahu imam bertugas hari tu sekian-sekian, tapi bila ada orang yang hebat bacaan Al-Qurannya, jadi kita boleh ajak dia, kita suruh dia jadi imam. Okey, itu penjelasan saya lah. Kok ada ustaz ni tak pernah jadi imam ni. Taklah bukan sebab tu Baik, jadi patah balik kepada majlis-majlis ilmu tadi majlis ilmu apabila berjalan di taman syurga, iaitu halaquz zikr, Nabi sebut kumpulan zikir, iaitu mengingati Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi ia adalah satu majlis, taman syurga itu satu majlis yang mengingati Allah Azza wa Jalla, yang padanya diceritakan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu. Jadi ilmu apa yang dicerita kat depan ni, yang sampai Nabi panggil taman syurga ni? Ilmu tu apa tuan-tuan? Bila sebut pasal ilmu tu apa? Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu perkara. Itu ilmu. Ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara. Jadi kita mungkin ada ilmu tentang benda-benda elektrik ni. Jadi kita ada ilmu elektrik. Kita mungkin ada ilmu bab nego. Kita ada ilmu perniagaan. Kita ada ilmu tentang kehakiman ni, lawyer ni kan. Jadi kita ada ilmu tentang itu. Tetapi apabila kita berkata tentang ilmu agama,
Apa itu ilmu agama? Ibnul Qayyim simpulkan di dalam syair dia, apa itu ilmu agama? Dia kata, al-ilmu, maksud dia kat sini ilmu agama itu, dia tengah cerita tentang ilmu agama. Ilmu agama itu, ma qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu agama adalah apa yang Allah kata dan Rasulnya. Apa yang Allah kata dan Rasulnya kata. Itu maksud dia. Jadi ilmu agama, dia ada sumber wahyu. Ilmu agama itu kita tak akan tahu, melainkan apa yang Allah dan Rasulnya bagi tahu kita. Kita tak akan tahu. Jadi seseorang yang khabar, kadang-kadang kita ni mogah kan, saya banyak tahu ni, banyak tahu pasal ilmu-ilmu ni kan, mogah dia. Mana dapat ilmu? Ada seorang guru ni kan, dapat daripada dia kan. Kalau ilmu yang dia dapat itu tidak ada sandaran daripada Allah dan Rasulnya, bolehkah kita panggil ilmu agama? Tak boleh, sebab ilmu agama adalah wahyu. Jadi kena jelas. Kadang-kadang kalau kita dapat apa, dapat petua kan, petua buat macam ni, mana sumber Ada orang khabar. Jadi bolehkah kita consider dia ataupun kita anggap dia ilmu agama? Tak boleh. Ilmu agama itu apa yang Allah dan Rasulnya bagi tahu. Dia tambah sikit dalam syair dia tadi, wa qala as-sahabatu hum ulul irfan, dan kata-kata sahabat yang mereka itu ulul irfan, yang mengetahui. Sahabat ni bukanlah dia sumber rujukan agama, tak, tetapi mereka tahu sebab mereka duduk dekat dengan Rasul. Dia riwayatkan daripada Nabi. So kata-kata sahabat tu boleh pakai sebab dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada Nabi. Jadi ilmu tu adalah Allah kata, Rasul kata, sahabat cerita tentang apa yang Nabi SAW buat. Jadi apa yang kita dapat kadang-kadang petua ko, amalan ko, kita kena tanya dulu, betul ko ni? Allah bagi tahu ko? Kau yang rasa-rasa kan? Saya rasa macam ni lah, saya pernah cuba kan, dapat. Jadi itu belum tentu itu ilmu agama. Melainkan dia khabar yang buat, kalau jadi channel-channel buat channel. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran ataupun Nabi ada bagi tahu dalam hadis. Yang tu barulah ilmu agama. Tuan-tuan Jadi kita berhati-hatilah ambil ilmu tu. Kadang-kadang ambil lah ilmu, tak ada masalah. Tetapi kita bila nak timbang ilmu tu, kita rasa macam itu ilmu agama, kita kena berhati-hatilah. Mana dapat ni? Kan? Mana dapat ni? WhatsApp kan. Orang sekarang kan WhatsApp kan, semua WhatsApp. Jadi tak apalah ambil daripada WhatsApp tu, tapi mana ambil asal WhatsApp tu dapat daripada mana? Kan, itulah yang kita kena jaga-jaga ataupun kita berhati-hati dalam mengambil ilmu. Okey. Ada dia tambah sikit dalam bait tu, wa mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Dan tidaklah ilmu yang kita belajar tadi, ilmu agama menjadikan pendirian kita itu lil khilaf, iaitu berselisih, safahatan, secara bodoh. Secara bodoh. Maknanya ilmu yang kita dapat ni takkan membuatkan kita ini berselisih tentang perkara-perkara yang bodoh. Contoh bainar rasuli wa bainar ra'yi fulanin. Contoh ada satu masalah khilaf. Rasul kata macam ni, ada orang kata macam ni. Jadi orang yang bijak ni, orang yang ambil ilmu secara betul, ada satu masalah ni, Rasul kata macam ni, orang kata macam ni. Dia nak ikut yang mana? Tentulah dia mengikut Rasul. Apa pun kita buat tuan-tuan, bila kita timbang-timbang balik, kita nak buat, kita rasa baik benda ni, tiba-tiba benda yang kita buat tu Nabi tak bagi. Jadi kita kena consider balik, walaupun nampak baik, walaupun nampak okey, tapi Nabi tak bagi. Jadi kita tarik balik. Jangan apalah kau ni. Jangan kita rasa kita dahulukan rasa kita ataupun kata-kata orang tu biasa buat. Semua orang buat macam ni, kan? Jadi orang yang mengambil ilmu secara betul, dia tidak akan berselisih terhadap bondo-bondo yang macam tu, kan? Kalau Rasul kata macam ni,
Orang kata macam ni, dia tak akan pertimbang kata orang, dia akan pertimbang apa yang Rasul kata. Jadi itu antara petikan bait ataupun syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya. Nun, maknanya syair dia tu hujung dia semua nun. Nun kan. Kalau perasan tadi saya baca tu kan, wa qala as-sahabatu hum ulul irfan, dia habis dengan huruf nun kan. Jadi semua bait itu habis dengan huruf nun. Okey. Jadi kita nak patah baliklah tuan-tuan, kitab yang kita nak belajar ni, nama kitab ni adalah Hisnul Muslim. Perisai orang Islam. Kita kini berada pada bab mana ni? Bab yang ke-24 ad-du'a'u ba'da at-tashahhudil akhir qabla as-salam. Doa selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, jadi kita dah baca 1 2 3 ompek doa. Maknanya doa yang boleh kita baca selepas kita membaca tahiyat dan selawat kan. At-tahiyyatul mubarakatuh sampailah Allahumma salli ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid tu kita nak baca apa? Jadi yang pertama doa ni adalah yang kita sebut Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Okey. Lepas tu ada lafaz yang lain. Doa yang macam tu juga tapi lafaz dia lain sikit. Yang tu doa yang kedua. Dan doa yang ketiga, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Okey, yang tu yang keempat. Jadi hari ni kita nak masuk dengan doa yang kelima. Doa kelima ni, siapa yang ada kitab boleh tengok. Nombor doa muka surat nombor yang ke-59. Okey, jadi kita nak baca sikit hadis dia hari ni tentang doa yang kelima ni. Okey, kita dengarlah hadis tu sikit walaupun tidak ada dalam kitabnya. Hadis penuhnya tak ada, dia hanya doa sahaja. Mana hadis ni? Okey, hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman thumma qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk faqala lahu Mu'adz bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana wallahi uhibbuka qala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa yang kita nak baca tu yang last tu dah. Baik, kita tengok dulu hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, juga Abu Daud di dalam Kitabus Salah. Dan Abu Daud apabila meriwayatkan hadis ni dia tak komen apa-apa. Jadi apabila Abu Daud tak komen, maknanya hadis itu baik di sisinya, salih lil ihtijaj. Bagi Abu Daud hadis itu tidak ada masalah lah, dia tidak dhaif, dia sekurang-kurangnya hasan bagi Abu Daud. Tapi kalau Abu Daud komen, ada masalah hadis tu kan. Ni ada putus sikit sanad dia, yang tu hadis tu ada masalah. Jadi hadis ni tidak ada masalah lah. Mungkin ada sikit-sikit masalah yang tak besar. Okey. Mu'adz meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, dia pegang tangan Mu'adz pada suatu hari. Jadi Rasulullah SAW apabila dia bersungguh-sungguh nak bagi tahu orang, Rasulullah ni kalau kita tengok, dia adalah guru yang paling efektif, guru yang paling memberi kesan kepada anak murid dia. Sebab tu kita ada buku Rasulullah guru yang cemerlang, yang hebat. Maknanya dia ada banyak teknik kalau nak sampaikan sesuatu tu kepada orang. Antara teknik dia kepada Mu'adz ni, dia datang kepada Mu'adz, dia pegang tangan Mu'adz. Jadi kita bila orang datang pegang tangan kita tu, nampak sungguh-sungguh lah kan. Ya Mu'adz. Rasulullah sebut kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sesungguhnya aku
benar-benar menyayangimu. Jadi ada 3, kalau dalam bahasa Arab tu ada 3 adat tu taukid. Adat penguat tu ada 3. Wallahi inni la wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menyayangimu. Jadi Muaz pun mungkin terkejut sikit kat situ. Faqala lahu Muaz, Muaz terus jawab kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Akan kujadikan tebusan bapa aku dan mak aku. Bila orang Arab sebut bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, maksudnya demi bapa aku dan mak aku, tapi dia difahami aku akan tebus engkau walaupun dengan bapa aku dan mak aku. Maksudnya kalau Rasulullah jadi tawanan, dia orang yang colek tu kata aku nak kau tukar dengan mak kau, dia akan tukar dengan mak dia. Begitu sayangnya sahabat ni apabila dia berkata dengan Rasulullah, aku akan tebus engkau wahai Rasulullah dengan bapa aku dan emak aku. Jadi itu juga melambangkan ayat untuk cakap bersungguhnya kita sayang dengan seorang. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ana wallahi uhibbuka, dan aku juga demi Allah menyayangimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika ya Muaz, aku nak memberi wasiat kepada engkau wahai Muaz. Okey, wasiat ni apa tuan-tuan? Aku nak beri wasiat kepada engkau wahai Muaz. Jadi apabila orang Qaban nak beri wasiat kat kau ni, jadi kita rasa senyum kan. Sebab kita rasa macam dapat kotor dia sikit kan. Orang Melayu mungkin wasiat tu ada kaitan dengan harta. Tapi sebenarnya wasiat, perkataan wasiat itu tidak semestinya harta, tak semestinya harta. Dia boleh jadi sesuatu benda yang abstrak, benda yang nasihat. Itu juga wasiat. Jadi wasiat ni dari segi bahasa maksud dia apa? Ucapan yang bersungguh-sungguh minta seseorang itu buat atau tinggalkan. Itu maksud wasiat. Ucapan yang secara bersungguh-sungguh. Kalau kita sekadar biasa-biasa di bawah sikit, dia panggil nasihat. Ansahuka, aku nak nasihatkan kau. Tapi kalau kata usika, aku nak beri wasiat kepada engkau, maknanya dia lebih sungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh. Usika ya Muaz, aku nak berwasiat kepada engkau wahai Muaz, aku nak sampaikan wasiat kepada kau wahai Muaz, la tada'anna, jangan sekali-kali, jangan tada'anna, kalau jangan tinggal, la tada', la Allahumma la tada' lana fi maqamina, kita biasa doa tu kan, Allahumma la tada'. Kalau la tada' maksud dia jangan tinggal. Tapi kalau la tada'anna, maknanya jangan sekali-kali kau tinggalkan. Kata Nabi, fi duburi kulli salatin, di belakang setiap solat itu, antaqul, engkau baca. Okey, jadi ada sikit isu dekat sini, di belakang solat. Fi dubur, jadi isu sikit. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di belakang solat. Dubur actually maksud dia belakang ni, belakang maksudnya punggung pun boleh maksud dubur. Tapi dubur boleh jadi belakang ni secara fizikal, fizikal dubur boleh jadi dubur juga boleh maksud belakang ni. Itu maksudnya. Jadi ada dua maksud dubur. Jadi ulama berselisih. Yang jangan tinggalkan di belakang solat ni, bila habis bagi salam ke sebelum bagi salam. Sebab boleh jadi sebelum bagi salam. Bila kita kata belakang, tengok kat belakang kau ni, apa ada kat belakang tu? Tengok kat belakang apa ada. Jadi boleh jadi belakang betul, boleh jadi belakang tu sebahagian daripada kita. Jadi belakang solat boleh jadi sebahagian daripada solat. Faham tak tuan? Belakang solat, kalau Nabi khabar belakang solat, dubur kulli solat, di belakang setiap solat, boleh jadi belakang tu maksud dia belakang yang ujung tu. Yang ujung tu sebelum habis. Atau boleh jadi betul-betul habis solat. Boleh jadi dua benda lah. Okey, jadi di sini ada ulama meninggalkan kaedah lah. Nak faham macam mana belakang ni,
Ulama meninggalkan kaedah, dia kata al-muqayyad bid-dubur, kalau ia berkaitan dengan dubur, belakang maksud dia kan. Kalau sebut duburi solah, belakang solat, belakang solat, kalau Nabi ajar itu doa, kalau doa sebelum bagi salam. Kalau doa yang Nabi beritahu fi kulli duburi solah, setiap belakang solat baca doa ni. Kalau doa sebelum bagi salam. Tapi kalau zikir, selepas bagi salam. Yang tu Okey, jadi yang Nabi ajar dalam ni adalah doa. Doa. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Jadi maksudnya sebelum bagi salam ke lepas bagi salam? Sebelum bagi salam. Okey. La tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat itu antaqul, engkau baca. Okey, yang inilah yang kita nak, doa selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam, doa yang ke-5. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ada warna tinggal tak? Okey, tak ada. Okey, tadi ada sikit lafaz kat tadi. La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Nabi pesan dekat siapa? Muaz, Muaz bin Jabal, sahabat. Biasanya apabila sampai jangan sekali-kali kau tinggalkan, maknanya arahan tu wajib ke sunat ke apa? Macam wajib kan. Jadi sebab tu di kalangan ulama ada yang mengatakan membaca ini wajib. Tapi ada yang balas balik, yang ni Nabi pesan dekat Muaz kan. Dia seorang-seorang dia je kan. Cuma Muaz ceritalah. Nabi tak kata kau posan dekat semua orang, tak. Nabi nak wasiat kepada Muaz. Nabi sayang Muaz, Nabi nak bagi tahu dekat Muaz. Jadi kau ni jangan tinggal kan. Maksudnya macam tu. Jadi bukanlah maksudnya kepada orang lain juga. Tapi kita ni kalau nak jadi macam Muaz, nak jadi macam sahabat Nabi, jadi kita pun baca jugalah. Okey, apa dia? Allahumma a'inni, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Mim tu Allahumma, dia sebenarnya ganti daripada mim yang bertasydid tu, yang bersabdu tu sebenarnya daripada ya kan. Ya, ditukar ya tu jadi mim. Allahumma. Okey, Allahumma, ya Allah. A'inni, bantulah aku. Tolonglah aku. A'inni, bantu aku. Ala zikrika, ala zikrika, untuk mengingati engkau. Mengingati engkau. Jadi apa yang kita nak mengingati tu? Apa itu mengingati? Zikir. Zikir itu maksudnya sesuatu ucapan yang mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya zikir. Okey. Jadi apa benda yang sesuatu dikira zikir? Bacaan Al-Quran dikira zikir. Kita punya zikir pun disebut zikir. Subhanallah kita, Allahu Akbar kita, kesemuanya juga adalah zikir. Puji Allah pun kita kira zikir. Subhanallah, itu juga adalah zikir. Ya Allah, bantu aku untuk mengingati engkau. Ala zikrika. Wa syukrika. Wa syukrika maksud dia mensyukuri engkau. Bantu aku ni bukan sekadar boleh banyak zikir kepada engkau, dalam masa yang sama aku juga bersyukur kepada engkau. Wa syukrika. Jadi syukur ini ada dua lah. Satu di lidah. Di lidah makna kita ni alhamdulillah. Mulut kita tu elok ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah, sakit sikit ya kan. Itu dipanggil az-zikru al-lisani. Zikir berbentuk lidah. Tapi ada orang zikir alhamdulillah hati adu asal dan tak dapat tadi. Ada. Itu pun ada ya kan. Jadi itu juga kita nak minta Allah jauhkan kita, bantu jiwa aku juga untuk mensyukuri engkau. Mensyukuri di atas nikmat engkau. Ala zikrika wa syukrika, dan syukur kepada engkau. Wa jadi sebelum kita masuk yang ketiga, wa husni ibadatik,
Nabi SAW apabila dia minta tu, dia minta dua benda yang paling penting. Bila doa tu pendek, kalau kita perasan, benda tu adalah benda yang penting. Penting, iaitu dia gabungkan syukur dengan zikir. Seperti mana firman Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat engkau. Dan syukurlah kepada aku dan jangan engkau kufur. Jadi kenapa benda itu penting? Sebab kata ulama, dia panggil jima'us sa'adati wal falah asyukru az-zikru wasyukr. Gabungan kebahagiaan dan kejayaan seseorang itu terletak pada zikirnya. Bahagia dia itu sebab dia banyak zikir. Dan juga kejayaan dia bergantung kepada syukurnya. Seseorang itu berjaya dan tidak berjayanya bergantung dengan kehidupan dia tu. Ada tak zikir dalam kehidupan dia, ada tak syukur dalam kehidupan dia. Kalau tak ada, tidak berjaya seseorang itu. Jadi benda yang paling penting untuk kita minta ini adalah sesuatu yang bantu kita balik untuk ingat Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagian orang ni, bila dia nak minta, tolong ajar saya apa doa yang paling baik sekali kan. Paling baik, yang paling copek nak kaya ke, ataupun yang paling mudah nak dapat banyak isteri ke, contohlah kan. Jadi dia nak doa-doa macam tu kan. Sedangkan doa yang terbaik yang Nabi SAW sering minta adalah berkaitan dengan bantu dia balik untuk ingat Allah. Kalau kita perasan dalam surah Al-Fatihah, apa doa kita kat situ? Doa pertama kita dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu puji. Ar-Rahmanir Rahim, itu pun puji juga, sebut nama Allah. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Doa pertama kita pada ayat keempat tu, apa dia? Keempat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta tolong. Jadi benda tu adalah kita minta kepada Allah untuk kita sembah. Ya Allah, aku nak sembah kau, aku nak minta tolong daripada engkau. Jadi benda macam tu yang terbaik. Jadi saya nak baca sikit daripada kitab Madarijus Salikin. Dia sebut anna afdala, disebut fahuwa yadhkur anna afdalu haula'ihum ahlul isti'anah wal ibadatu lillahi alaihi wa yadhkur annahu kana min afdali ma yas'alu rabb tabaraka wa ta'ala al-i'anati ala mardatihi kama fi hadithin Mu'adz. Disebut sebaik-baiknya adalah mereka-mereka yang minta pertolongan dan ibadah dengan Allah. Dia menyebut, dia berzikir annahu kana, dia menyebut sesungguhnya dia adalah terbaik. Minta Allah tolong kita dan juga minta Allah bantu kita dalam ibadah adalah sesuatu yang terbaik. Fa anfa'ud du'a, doa yang paling bermanfaat, talabul auni ala mardatihi, minta tolong untuk ala mardatihi, supaya dia suka dekat kita, supaya Allah tu senang dengan kita. Jadi permintaan yang terbaik adalah minta Allah supaya dia tolong kita dapat redanya, ataupun Allah senang dengan kita. Itu maksud mardatihi. Wa afdalul mawahib, dan pemberian yang terbaik, is'afuhu bihadzal matlub, Allah bantu kita dengan pemberian ini. Jadi apa yang terbaik kita minta kepada Allah adalah minta dia bagi kita, tolong kita untuk dapat, supaya dia suka dengan kita. Itu permintaan yang terbaik. Pertolongan yang terbaik ataupun pemberian yang terbaik, apa dia? Dia bantu kita dengan benda tu. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar doa-doa Nabi ni, kita belajar doa Nabi ni, apa yang Nabi baca itu adalah yang terbaik. Jangan rasa ada doa lagi baik daripada Nabi. Tak ada. Tak ada. Jadi kita kena tahu apa yang Nabi minta. Okey. Jadi saya ulang balik, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi perkataan yang ketiga adalah wa husni ibadatik, dan ibadat yang baik
kepada engkau. Wa husni ibadatik maksudnya ibadah yang baik untuk engkau. Ataupun beribadah dengan terbaik. Nabi minta ni pun bukan saya saja tau. Bondo ni Allah cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan Allah itu allazi, dia yang menciptakan mati dan hidup supaya dia boleh uji kamu, mana satu di kalangan kamu ini ahsanu amala, amalannya yang paling baik. Amalannya yang paling baik. Jadi tengok ayat dalam surah Al-Mulk ya. Dia ciptakan mati dan hidup supaya dia boleh uji kita semua ini, siapa yang paling bagus amalannya. Jadi Nabi minta apa? Wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik untuk engkau. Jadi doa Nabi ni tuan-tuan, jadi saya kempen lah, mana kita ambil tahu dan kita bacalah. Tak adalah doa yang lebih baik dah. Allahumma a'inni, bantu aku, ala zikrika, supaya aku boleh ingat kepada kau, wa syukrika, dan bersyukur, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Okey. Sampai tak? Lagi satu ni. 1 minit ni. Ha? Yes. Kita baca. Maknanya fil alamina innaka hamidum majid, tapi doa yang pertama sekali Nabi, doa yang pertama kita baca itulah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya. Yang tu dulu. Yang tu sebab Nabi suruh. Okey. Baru bagi salam. Lepas tu kita dah baca doa tu. Lepas tu kita sambung dengan doa ni pun boleh. Maknanya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lepas tu kita tak lancar doa yang saya ajar yang sebelum ni, tak lancar kan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, tak lancar lah. Kita lancar yang ni. Allahumma a'inni kita lancar. Kita baca yang tu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzubika minan nar. Boleh. Memang diminta untuk baca lah. Ada. Okey. Jadi doa ni kita baca. Sebab tu kalau tengok sini, ni doa yang kelima tuan-tuan. Doa yang kelima. Maknanya kalau kita solat seorang-seorang, maknanya kita boleh tahiyat tu lama. Tahiyat tu lama lah kan. Apa lama nak tahiyat itu kan? Tak ada masalah kan. Nabi SAW baca bondo-bondo ni dalam tahiyat. Sebab dalam hadis Nabi kata dalam tahiyat, summa liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Kemudian seseorang itu pilihlah ataupun dia bacalah mana-mana doa yang dia suka ataupun dia nak bacalah. Ma a'jabahu ma syaa. Nak baca apa baca kan. Cumanya boleh tak baca bahasa Melayu? Baca bahasa Melayu tak boleh kan, sebab tak boleh jadi syiar kan. Saya ni tak boleh lah nak baca bahasa Arab ni Ustaz kan. Nak kena baca bahasa Melayu, jangan sebutlah. Maksudnya kita mungkin baca tu dalam ni lah, dalam mulut tu, janganlah terdongarkan ya Allah tolonglah, jangan. Sebab bahasa Melayu adalah syiar. Bahasa Arab adalah syiar dalam salat. Tak boleh selain daripada bahasa Arab. Tapi kalau kita nak doa ya Allah, perlahan kan, tak dengar, sesiapa pun tak dengar. Kita je kita tahu. Dalam hati kan, boleh. Dan tak ada masalah. Kita nak sebut pun boleh, tapi jangan dia terkeluar macam satu syiar. Yang tu tak boleh terkeluar. Okey. Minit tu 8 tak boleh. Nak masuk kan? Ada soalan tuan-tuan? Yang mana ni? Taubatan nasuha. Okey, yang ni dapat daripada mana tuan saya tak ada lah dalam ni. Bukan daripada sini.
Daripada mana? Macam mana? Sumber daripada mana? Oh, yang ni saya kena carilah kot. 3 perkara yang tuan tanya, aku minta husnul khatimah. Apa lagi tadi? Taubatan nasuha. Nasuha. Yang ni saya kena cek baliklah daripada mana tu. InsyaAllah nanti kita cuba jawablah pada masa-masa akan datang. Jadi saya ingat masa pun dah habis kot tuan-tuan. Okay, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita rahmat, berkat. Dan hari ni kalau kita nak rasa ilmu itu berkat, kita kena bacalah masa tahiyat akhir kan. Iaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya tuan. Doa kunut. Maknanya kita berdoa selain daripada doa kunut. Boleh ke tidak? Okey, jadi doa kunut. Kunut ni pun satu isu juga. Okey, jadi doa kunut lafaznya dalam hadis adalah Allahumma hdini fiman hadait. Boleh tak kita tambah? Boleh sebenarnya boleh tambah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, kita tambah pun tak ada masalah. Tetapi lebih baik untuk kita kekalkan lafaz tu. Kecuali kalau benar-benar ada isu umat Islam ketika tu, kita barulah kita tambah. Other than that kita tak tambahlah. Kita tak tambah. Wallahu ta'ala alam. Boleh tuan? Okay, nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Azan. Oh, air. Oh, nak saya minum air sikit. Yang ni saya masuk dalam beg. Ya.